Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Uplan 12 yang diberi nama sebagai We Care akan membentangkan tajuk masalah dan cabaran dalam melakukan kerja sukarela. Kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Nur Sarah Lilia sebagai pembentang pengenalan, saya Ani Syafiqah sebagai editor, Nur Iliana Natasha sebagai pembentang ketiga, Muhammad Amirul Haziq sebagai pembentang keempat, Navanisha Sekar sebagai pembentang pertama, Priya Tarshini sebagai pembentang kesimpulan, Sonorita Ravindran sebagai pembentang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sarah Ilia binti Kamal Zaman A187208 akan memulakan pembentangan dengan definisi kerja sukarela. Kerja sukarela iaitu volunteer work atau khidmat sukarela iaitu volunteer service ialah kegiatan yang dilakukan dengan kehendak sendiri, ikhlas dan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak serta tidak mengharapkan ganjaran atau balasan material dan dapat memberi manfaat kepada pihak sasaran. Seterusnya ialah apa itu sukarelawan. Sukarelawan ialah seseorang yang mempunyai minat yang mendalam terhadap aktiviti yang bertujuan untuk membantu orang lain secara tidak langsung dalam kegiatan kesukarelawanan. Sukarelawan tidak mengharapkan ganjaran tetapi melakukannya dengan setulus hati untuk memenuhi sesuatu hasrat yang hanya mereka sahaja memahaminya dan untuk kepuasan diri. Matlamat kerja kesukarelawanan adalah seperti berikut, iaitu yang pertama ialah pembelaan, kedua kerjasama dan yang ketiga ialah nilai kemanusiaan sejagat. Sebagai seorang sukarelawan, mereka menghadapi beberapa cabaran daripada pelbagai aspek. Antara cabaran dalam menjadi seorang usahawan ialah kekurangan sokongan. Hal ini demikian kerana masyarakat mempunyai perspektif yang negatif bahawa kerja kesukarelawan kurang menarik dan tidak popular berbanding kepada kerja lain. Hal ini menyebabkan segelintir masyarakat tidak menghormati mereka dan mempunyai pandangan rendah terhadap sukarelawan. Contohnya, ibu bapa, rakan dan masyarakat yang tidak memberi sokongan yang sepatutnya kepada seseorang yang ingin menjadi sukarelawan akan menjejaskan motivasi diri mereka untuk berkhidmat. Kesannya, ramai sukarelawan berasa perkhidmatan mereka tidak dipedulikan oleh masyarakat. Selain itu, kekurangan kemahiran diri juga merupakan antara cabaran yang dihadapi dalam menjadi seorang sukarelawan. Kerja kesukarelawan memerlukan pengetahuan dan kemahiran pengurusan supaya aktiviti dapat dijalankan dengan sistematik. Sekiranya tiada kepimpinan, mereka tidak dapat mengurus aktiviti ataupun ahli-ahli lain yang terdapat dalam golongan mereka. Mereka juga harus bijak dalam menguruskan masa bagi keluarga dan aktiviti kesukarelawan supaya dapat menjalankan kerja mereka secara sempurna dan teratur. Sekian daripada saya. Terima kasih. Masalah dan cabaran dihadapi oleh para sukarelawan seterusnya adalah komitmen terhadap diri sendiri maupun daripada rakan sukarelawan yang lain. Sesetengah orang tidak pandai membahagikan masa dan menghabiskan masa untuk bekerja dan keluarga. Sebab itu, mereka tidak ada masa dan tidak memberi komitmen yang tinggi dalam aktiviti kesukarelawanan. Mereka bersambil lewa tidak mengambil berat tentang kesukarelawanan. Selain itu, mereka mengharap mendapat imbuhan. Apabila imbuhan tak beberapa sangat, semangat dan komitmen kesukarelaan tidak bertahan lama. Selain itu, persediaan mental. Setiap sukarelawan harus bersiap sedia secara fizikal dan mental untuk menghadapi apa-apa cabaran dan situasi yang kritikal ataupun bencana alam seperti banjir, ribut dan lain-lain. Persediaan mental adalah penting untuk setiap sukarelawan supaya mereka boleh bantu golongan yang susah. Mereka juga harus berbesar hati dan ikhlas. Seterusnya kita beralih kepada cara-cara untuk mengatasi masalah dan cabaran sebagai seorang sukarelawan. Antara cara mengatasi masalah dan cabaran sebagai seorang sukarelawan ialah kita hendaklah sentiasa bersikap positif. Kata-kata seperti saya yakin saya boleh amat sesuai diterapkan kepada diri seorang sukarelawan. Ini dapat menambah keyakinan dalam diri bagi menjalankan tugas daripada hanya memfokuskan kepada perkara negatif. Seterusnya, memahami konsep sukarelawan yang sebenar. Tanggungjawab seorang sukarelawan bukannya satu tugas yang mudah. Ia memerlukan komitmen yang tinggi, kekuatan tenaga, kekuatan fizikal serta rohani. Keikhlasan harus ditanam di dalam diri setiap sukarelawan kerana hanya keikhlasan dapat membayar kepenatan membantu orang yang berada dalam kesusahan.
Individu juga dapat mengamalkan kecergasan dengan melakukan aktiviti-aktiviti sukan dan senaman bagi membekalkan tenaga yang cukup agar tidak mudah lelah dan lesu dalam menjalankan projek kesukarelawanan yang memerlukan kekuatan fizikal. Selain itu, perasaan kasih sayang yang tebal amat perlu disemai dalam kalangan sukarelawan supaya perasaan tersebut dapat dirasai oleh masyarakat dan orang yang berada di sekeliling kita. Rasa kasih sayang ini biasanya akan lahir dari hati yang ikhlas dan tinggi nilai empatinya. Seterusnya, kita pergi ke aspek kumpulan. Pemilihan pemimpin dan ketua yang berkesan dapat membantu sesuatu projek itu agar dapat berjalan dengan lancar tanpa tergendala. Selain itu, pergerakan dalam kumpulan juga adalah lebih utuh berbanding secara individu. Hal ini kerana semangat bekerja dalam kumpulan adalah lebih teguh dan berpanjangan. Tugas-tugas yang dilakukan bersama lebih efisien berbanding tugas yang ditanggung seorang diri. Di samping itu, dalam pergerakan secara berkumpulan, nilai-nilai mulia dapat diterapkan seperti saling memberi kata-kata semangat dan perangsang yang dapat memastikan supaya semua ahli kumpulan sentiasa bersemangat dan sentiasa bersiap siaga untuk sebarang aktiviti sukarelawan. Ahli kumpulan juga hendaklah saling bersikap teliti dan bertanggungjawab. Mereka hendaklah harus sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan bukan memilih kerja agar tidak mendatangkan masalah kepada sesuatu kelancaran projek. Seterusnya, mengatasi halangan kesukarelawan dari aspek keluarga. Yang pertama, bersifat penyayang, iaitu membudayakan kehidupan yang saling menghormati, berbakti, memberi khidmat, menolong, berbuat jasa, menabur budi dan bertimbang rasa antara keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, model keluarga terbaik. Menjadi contoh terbaik dalam kalangan ahli keluarga dengan menunjukkan teladan yang mulia kepada keluarga agar dapat diikuti oleh generasi-generasi mendatang. Dan yang ketiga, komunikasi berkesan. Menerangkan kepada ahli keluarga bahawa melaksanakan aktiviti kesukarelaan banyak memberikan kelebihan dan kebaikan pada diri, keluarga dan masyarakat. Akhir sekali, mengatasi halangan kesukarelaan dari aspek masyarakat. Yang pertama, dasar kesukarelaan. Memupuk nilai dasar kesukarelaan kepada masyarakat bahawa kerja-kerja kesukarelaan dilakukan atas dasar keikhlasan tanpa unsur paksaan dengan hati yang tulus dan juga tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Yang kedua, memberi penganugerahan. Memberi penghargaan kepada ahli-ahli kesukarelaan bagi menghargai semangat mereka dan potensi kesukarelaan. Lantas, hal ini juga mampu menarik minat masyarakat lain dan memupuk semangat kesukarelaan dalam diri mereka untuk menyertai aktiviti-aktiviti kesukarelaan. Dan yang terakhir, budaya kesukarelaan. Kesuburan budaya kesukarelaan yang mantap di kalangan masyarakat secara langsung dapat mengubah persepsi, sikap dan nilai masyarakat tentang aktiviti-aktiviti kesukarelaan lalu menggalakkan lebih ramai ahli sukarela di kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan kami dengan kesimpulan. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ungkapan ini sangat bermakna kepada semua orang. Kesukarelawan ialah suatu konsep berkaitan dengan sumbangan atau perkongsian masa, sumber, pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang tanpa paksaan oleh sesiapa, tanpa berbayar atau mengharapkan ganjaran kewangan. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita haruslah peka akan program seperti ini dan cabaran yang dihadapi oleh para sukarelawan kita, serta saling berganding bahu untuk menangani cabaran-cabaran yang dihadapi. Komunikasi yang sihat adalah sangat penting bagi memastikan para sukarelawan kita berasa selesa untuk berkongsi aspirasi serta masalah yang menghalang mereka untuk berjaya dan memperoleh wawasan yang maju. Arus perubahan yang turut mengancam semangat sukarela dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi dengan mudah. Tetapi, dengan berkat kefahaman, kesabaran, kegigihan dan kerjasama dalam pelbagai bentuk dalam kalangan sukarelawan sendiri, beban yang berat boleh menjadi ringan selaras dengan usaha kerajaan untuk memperhebatkan lagi aktiviti kesukarelawan di Malaysia dan menjadikan ia suatu agenda yang penting di negara kita. Itu sahaja daripada kumpulan WeCare. Sekian, terima kasih.